A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Hamri, pelajar perubatan Universiti Tontor Mesir. Jadi pada hari ini saya nak berbincangkan satu topik yang mana mungkin topik ini agak terlambat untuk kita bincang pada hari ini. Tapi buat kata Mak Saleh, better late than never. Sebenarnya masih ramai lagi yang bertanya di ruang komen dan di ruang DM, bertanya yang menunjukkan mereka masih belum faham lagi apa itu coronavirus. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi tentang apa itu coronavirus. Pertama sekali, coronavirus ataupun coronaviride. Coronaviride ni nama dia berasal daripada Latin. Corona bermaksud crown ataupun mahkota, dan viride ni maksud virus. Kenapa disebut begitu? Senang kata, virus ni mempunyai satu rupa yang mengingatkan kita kepada sebuah mahkota yang dapat dilihat jika dipandang daripada sudut atas. Coronavirus mempunyai satu tali RNA ataupun strand RNA yang mempunyai helical nucleocapsid dan ada cloud projection atau nama dia spike protein yang berada pada kawasan luar daripada envelope protein. Dan spike protein inilah yang digunakan untuk melekat kepada target sel manusia. Dia bertindak macam anggota tangan. Seterusnya, macam mana virus ni membiak? Yang pertama, adsorption. Apabila virus itu bertemu dengan permukaan sel, virus tersebut akan melekat dengan menggunakan spike protein tadi. Seterusnya, virus tersebut akan memasuki sel tersebut melalui proses endocytosis, yang mana sel tadi akan menghasilkan satu lekuk ataupun poket untuk membenarkan virus tersebut masuk ke dalam sel tersebut dan menghasilkan satu vesicle yang menjadi sebuah kenderaan bagi virus tersebut di dalam sel. Seterusnya akan berlaku proses uncoating ataupun uncover, yang mana RNA akan meninggalkan rumah dia, iaitu envelope protein. Dan seterusnya akan berlaku proses pembiakan yang banyak. Beribu-ribu RNA baru akan terhasil. Di sini adalah phase eclipse, yang mana beribu-ribu RNA baru akan terhasil untuk dilepaskan dan direbaskan keluar daripada sel. Belum dilepaskan, RNA yang baru dihasilkan tadi akan dikelilingi oleh nucleocapsid yang juga baru dihasilkan, dan kemudian virus tersebut akan pergi ke permukaan sel sebelum dilepaskan dengan menggunakan vesicle dan bakal bergabung dengan sel membran. Kemudian beribu-ribu virus akan dilepaskan daripada sel tersebut. Jadi yang terakhir saya nak bercerita tentang bagaimana virus ini disebar. Tak lain tak bukan melalui rantaian. Dan rantaian ini terdiri daripada beberapa komponen. Yang pertama, ejen. Ejen ini kita boleh klasifikasikan kepada virus, bakteria, parasit dan juga fungal. Yang kedua, kita ada reservoir, yang mana virus itu kita boleh kata hidup ataupun tempat asal dia kat situ. Contoh, binatang, serangga, air dan permukaan yang kotor dan sebagainya. Rantaian yang ketiga, portal of exit, ataupun kita kata macam mana virus tu boleh tinggalkan tempat asal dia dengan batuk, bersin, melalui darah, air liur pun boleh. Kemudian kita ada mode of transmission, ataupun macam mana virus itu tersebar daripada manusia ke manusia yang lain. Dia tersebar melalui droplet. Droplet ni yang kita selalu dengar tu, bersin dan batuk, kontak ataupun persentuhan, pernafasan dan juga permakanan. Seterusnya, portal of entry. Portal of entry ni adalah bagaimana ejen-ejen tadi masuk ke dalam anggota badan manusia. Tak lain tak bukan melalui rongga-rongga yang terbuka, dan boleh juga masuk melalui luka. Akhir sekali, kita ada susceptible host ataupun golongan yang terdedah ataupun tinggi kebarangkalian untuk dijangkiti. Golongan ini boleh jadi sesiapa bergantung kepada tahap imuniti masing-masing, yang mana kita tahu orang tua dan kanak-kanak kecil lah yang rendah imuniti mereka. Jadi apa tugas kita? Tugas kita tidak lain tidak bukan untuk memutuskan rantai infeksi ini daripada tersebar penyakit-penyakit jangkit seperti ini. Lebih-lebih lagi, coronavirus ni masih belum lagi ada penawar ataupun vaksin. Boleh ikuti langkah-langkah pencegahan yang dikeluarkan oleh WHO dan pihak kerajaan. Tingkatkan penjagaan kebersihan diri, jangan keluar rumah kalau tiada keperluan, dan lakukan ujian saringan jika diyakini mempunyai simptom penyakit. Dan insya-Allah kita akan berjaya memutuskan rantaian jangkitan ini. Moga-moga kita semua terselamat daripada sebarang musibah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.